ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل اللهم زدنا علما اللهم زدنا علما أما بعد. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan rahmat dan limpah kurnianya kita bertemu lagi dalam majlis yang diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan perhimpunan kita mendapat rahmat dan mendapat keberkatan daripada Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, kita masih lagi membicarakan fasal yang ke-9, perkara yang menyebabkan mandi wajib. Faslun, qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allah bi'ulumihi fi daraini. Faslun, mujibatul ghusli sittatun. Ilajul hasyafati fil farj wal hurujul mani wal haidu wan nifasu wal wiladatu wal mautu. Pada perbincangan yang telah lalu kita menyebutkan tentang perkara-perkara yang mewajibkan mandi. Maka yang pertama dia kata apa? Iaitu al-ilajul hasyafati fil farji. Jadi minta maaf kerana bercakap bila kita bersebut ni, ini adalah hukum, bukan nak membicarakan apa-apa, kerana dia adalah perbahasan hukum supaya dengan kita memahami bila kita mandi menyebabkan mandi kita sah. Jadi macam mana yang mewajibkan kepada seorang itu ada bertemu dua khitan, iaitu faraj lelaki dan zakar perempuan, bagi perempuan dan lelaki yang bersatu, yang menyebabkan wajib mandi. Walaupun maknanya bersatu mereka tu tanpa ada keluar air mani, mandi tak mandi. Ini yang kita nak bicarakan kerana ini masalah hukum, kan? Masalah hukum kita baca aja, insya-Allah. Mudah-mudahan Allah Taala beri kepahaman kepada kita. Maka yang pertama dia kata apa? Memasukkan hasyafah. Hasyafah ni maknanya bertemunya dua khitan, iaitu lelaki dan perempuan, kan? Ke dalam maknanya kemaluan lelaki dalam kemaluan perempuan. Maka dia kata al-ilaj, iaitu memasukkan di sini bermaksud memasukkan kemaluan lelaki, iaitu hasyafah. Disebut juga dengan kamrah, mengikut kadar ukuran bagi orang yang ada kemaluan. Masuk dalam kemaluan perempuan sehingga ke had yang tidak wajib dibasuh pada ketika mandi, iaitu di kemaluan perempuan tersebut. Jadi maknanya ini maksud yang dikatakan bertemu dua khitan. Dua khitan ini maksudnya pertemuan, iaitu di antara kemaluan lelaki dan kemaluan perempuan. Maka dia kata jika kemaluan itu masuk ke dalam had kepala, dikata tidak wajib mandi. Jadi maknanya kecuali jika keluar air mani. Kalau sekiranya seseorang itu memasukkan akan kemaluannya kepada had, pada tempat yang, kalau orang berkhitan itu pada tempat tu, tak melebihi daripada itu, kan? Tidak wajib mandi jika keluar mani. Kalau kiranya sampai had itu je tak keluar mani, tidak wajib. Dalam keadaan begini wajib, kerana kalau mandi, kalau sekiranya keluar mani, kerana bukan ilaj. Tapi kalau masukkan, kalau tak keluar mani ataupun melebihi daripada hasyafah, kan, sampai kepada di luar daripada had dia, keluar mani tak keluar mani, maka wajib mandi. Ni tuan-tuan,
Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. 87 kita tengok apa yang diistilahkan dengan maksud dikata faraj ini. Merujuk kepada lubang kubur atau dubur manusia atau binatang sama ada masih hidup atau sudah meninggal dunia. Jadi yang dikatakan faraj ini merujuk kepada lubang kubur ataupun dubur, sama ada depan ataupun belakang. Bagi siapa? Bagi perempuan. Sama ada ianya milik manusia ataupun milik binatang, sama ada yang hidup ataupun yang mati. Makna kalau sekiranya dia melakukan yang demikian, orang ni, lelaki ni masukkan gitu, ataupun yang perempuan ini dimasukkan kemaluan binatang tu di dalam dubur dia, maka wajib mandi. Dubur ataupun kubur dia wajib mandi. Ni hukumnya yang kita kena faham lah tuan-tuan. Kerana di negara-negara barat ini orang-orangnya hilang tamadun. Orang-orang barat ni dihilang tamadun. Dia dah tak boleh beza manusia lagi, sampai mereka melakukan hubungan dengan binatang, kan? Dah hilang tamadun dah. Dia pun sama macam binatang juga, kan? Maka kita ni orang yang namanya manusia ni, dia ada muru'ah. Dia ada di sana, maknanya kita sebut kemuliaan. Manusia ni dia ada kemuliaan. Jadi kemuliaan itulah, kalau sekiranya dia menjatuhkan kemuliaan dia, maka dengan sebab itu Allah Ta'ala menyebut ulaika kal an'am, mereka ni macam binatang. Sebab tu kita kena faham tuan-tuan. Sebab tu Allah Ta'ala hiaskan manusia ni, dia ada akal, ada hati yang boleh menerima, mata yang boleh memberi, yang boleh memberikan memberikan sesuatu keputusan, telinga yang boleh mendengar tapi dia boleh memberikan keputusan. Ni bezanya dia, di antara kita ni dengan binatang. Tapi kalau sekiranya manusia menjatuhkan dia punya nilai dia, samalah, tak ada siapa berupa, tak ada apa pun, cuma dia duduk dalam rumah je, kan? Dia makan guna pinggan dia pakai baju je. Kalau dia tak pakai baju, sama macam. Sebab tu kita kena faham tu. Sebab tu manusia ni Allah tak angkat darajat dia. Darajat dia ditinggikan kerana apa? Kerana dia ada akal yang boleh menaksir. Sebab tu bila Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, afala ta'qilun, afala tatazakkarun. Kerana apa? Otak dia tu boleh diguna untuk berfikir. Inilah yang membezakan kita ni dengan haiwan, kan? Jadi tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, permasalahan masail disebut. Yang pertama, wajib mandi jika jima walaupun tidak keluar air mani. Kalau orang berjima, suami isteri ataupun bukan suami isteri, kalau bukan suami isteri itu bukan jima, itu zina, kan? Kalau sekiranya dia ni bukan pada tempat yang dibolehkan, itu namanya liwat. Liwat ini pada tempat yang bukan jalan yang sebenar. Sepatutnya dimasukkan dia di bahagian depan, tapi dia daripada belakang. Itu namanya liwat. Ni cerita liwat ni bukan cerita baru. Zaman Nabi Allah Lut dah ada. Kalau hari ini orang sebut liwat, kita jangan pelik. Nabi Allah Lut, orangnya liwat, lelaki-lelaki, perempuan-perempuan. Mereka datang daripada arah yang bukan disuruh. Maka Allah Ta'ala musnahkan orang-orang ni. Jadi ini semua dah diceritakan dulu. Baca Quran. Walutan idh qala liqaumihi ata'tunal fahishata ma sabaqakum biha min ahadin minal alamin. Orang Nabi Lut ni, mereka ni mendatangi lelaki-lelaki, perempuan-perempuan, tapi datangnya daripada tempat yang berbeza. Kalau orang lelaki perempuan pada tempat dia,
Ni dia datang pula daripada belakang pula. Allahu akbar. Kan? Hari ni orang dah mula pula, kan? Dah menganggap bahawa liwat ini bukan satu daripada satu makna maksiat. Diiktiraf dia, mesti diperakui orang-orang ni, kan? Itu tanda-tanda bahawa maknanya manusia ni Allah Ta'ala menunjukkan bahawa satu-satu perkara yang berlaku dulu dia akan kembali balik. Dia seperti dengan pusingan roda. Jadi tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, yang keduanya wajib mandi walaupun zakar berbalut sesuatu dengan menggunakan kondom. Contohnya ini orang berjima tapi dia menggunakan sarung, kan? Maka walaupun begitu wajib mandi. Wajib mandi. Sama ada pakai ke tak pakai ke, wajib mandi. Sebab dia hukumnya ialah memasukkan hasyafah dia ke dalam faraj dia, bagi perempuan yang melebihi daripada had ketika basuh waktu mandi wajib. Kerana bila kita mandi ni yang zahir aja yang dibasuh, dalam-dalam ni tak dibasuh, kan? Jadi melepasi daripada had dia. Jadi itu. Yang ketiganya, tidak wajib mandi ke atas orang yang meliwat dan diliwat. Dia datang daripada belakang, kan? Wajib mandi. Ni seburuk-buruk perbuatan manusia, kan? Ni pekerjaan liwat. Orang liwat ni sama macam hukum zina. Orang liwat ni macam hukum zina. Zaman Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, orang liwat ni maka hukumnya dibunuh, kan? Ni orang liwat buat dosa besar, dia termasuk dalam dosa besar. Jadi tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, tidak perlu mandi semula mayat yang diliwat atau dirogol, kerana hukum taklif adalah untuk mukallaf, iaitu orang yang masih hidup, bukan orang yang mati. Jadi kalau sekiranya orang ni dia buat satu kerja keji, kan? Dia menzinahi ataupun meliwat mayat orang yang dah mati, dia liwat dia, ataupun dia melakukan hubungan dengan mayat tu, dah mati dah, ni orang gila, hilang akal lah, kan? Maka hukumnya, taklifnya pada siapa? Iaitu pada orang yang hidup. Itu sebabnya kalau sekiranya ketika mana mayat itu disentuh, dia dah diambilkan wuduk, maka yang batal lah semayangnya orang yang hidup. Mayat tu tak batal semayang. Sekarang kalau mayat tu batal semayang, dia kan dia bangun semayang kan, macam mana? Takut orang yang pegang pula mati pula. Sebab tu yang hidup aja yang ada hukum, yang mati dah tak ada hukum dah. Tu mesti dia faham, kan? Orang kita tengok jaga-jaga air semayang, mayat tu dah ambil air semayang, yang mayat tu namanya mayat, tak ada hukum lagi. Kita ni yang ada wuduk, batal lah wuduk kita, kan? Jadi itu. Seterusnya, jika lelaki memasukkan zakarnya ke dalam faraj binatang atau dubur binatang, atau binatang memasukkan zakat ke dalam faraj perempuan atau dubur perempuan, yang diwajibkan mandi hanyalah manusia, bukanlah iaitu lelaki dan perempuan. Jangan mandikan binatang tu. Kalau mandikan binatang tu, orang yang mandi kau binatang juga. Jadi binatang nak dimandikan buat apa? Dia tak ada hukum. Sebab tu kalau kita tengok dalam bab hukum liwat ni, sama ada pada binatang ataupun pada orang, dia ada satu hukum yang khas, kan? Ada satu hukum yang khas. Sebab berlaku pada zaman sahabat, orang liwat, jadi para sahabat menjatuhkan hukum, kan? Dia ada satu perbicaraan dia.
Liwat ni dosa besar tuan-tuan. Hari ni je orang tak anggap liwat ni dosa besar kan. Orang anggap ni dipertahankanlah maruahnya. Kan. Kita kata liwat ni tak boleh. Dia kata ini demokrasi. Ni yang jadi susahnya orang demokrasi ni. Kan. Dia anggap semua boleh. Semua boleh kat dia. Susah tuan-tuan. Kan. Jadi kita tengok-tengoklah supaya tak terjebak anak-anak kita ni. Yang keduanya, sebab yang mewajibkan mandi ialah keluar mani. Sebab yang kedua, iaitu al-khurujul maniyyi. Khurujul mani. Bagi perempuan dan lelaki sama ada kerana mimpi atau jaga. Jangan kata orang perempuan tak keluar mani. Mana ada perempuan keluar mani? Ustaz, dia datang haid keluar mani. Kan? Bertemunya mani lelaki dengan mani perempuan, maka yang tu boleh jadi proses. Kan? Jadi proses tu. Kalau tak ada bertemu ni macam mana? Takkan nak bertemu dengan haid pula. Kan? Sebab yang boleh terhasil anak tu kerana mani perempuan bertemu dengan mani dia, telur lelaki tu dengan telur perempuan bertemu. Kan? Itu yang boleh jadi kiranya Allah izinkan. Jadi kalau tak ada mani, macam mana nak jadi proses? Baca dalam Quran. Disimpan, maknanya yakhruju min ma'in dafiq. Allah Ta'ala menyimpan air mani itu dalam tempat yang kukuh. Makna apa? Air mani lelaki, air mani perempuan disimpan dalam rahim ibu. Dia ada satu tempat yang kukuh. Dia bawa mana-mana, jatuh apa-apa tak boleh apa pak. Allah Ta'ala jadikan istimewa. Itu sebab dinamakan rahim. Kalau kita adik-beradik tu namanya silaturrahim. Kan? Kerana apa? Dia datang daripada rahim yang sama. Tu sebabnya hukumnya orang yang kalau masuk maknanya nisfu Sya'ban, dia memutuskan silaturrahim, nasaya Allah Ta'ala tak mengampunkan dosa dia. Sebab tu hukum memutuskan silaturrahim ni berdosa besar. Sebab mereka datang daripada satu tempat yang sama. Jadi tuan-tuan, kan? Kalau kita ni bukan yang kita ni bukan menyambung silaturrahim, kita ni sahabat handai, kawan. Ni apa ni? Dia kata akrab. Allah Ta'ala sebut dalam Quran, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana wa bizil qurba. Wa bizil qurba ni orang yang terdekat, kawan-kawan, sahabat andai kita. Jadi yang datang daripada satu perut namanya silaturrahim. Itu jaga-jaga. Hukumnya berdosa besar memutuskan silaturrahim. Kan? Okey, jadi dengan sebab mimpi ataupun jaga, melihat sesuatu yang menggairahkan, keluar mani sebab melihat sesuatu yang menggairahkan. Tengok gambar ke, tengok filem ke, kan? Sampai keluar air mani. Pada waktu itu syahwat, ada syahwat keluar. Ada? Maka ataupun berfikir-fikir, berhayal-hayal, hayal, keluar air mani. Ataupun keluar tanpa sebab, sama ada sedikit seperti satu titik atau banyak, maka ini semua wajib mandi. Semua mewajibkan mandi. Jadi nak kenal mani tak mani tu kena tahu dah sifat air mani. Macam mana sifat air mani? Tu dia terang dalam fiqh, sifat air mani ni keluarnya mesti memancar. Kalau keluar menyebabkan anggota jadi lemah, tu sifat. Macam mana bentuk air pula keluar? Air mani tu macam mana? Baunya macam mana? Warnanya macam mana? Ini mesti dihadamkan. Baik lelaki, baik perempuan. Kalau tak dikenal air mani sifatnya macam mana, kan? Macam mana nak tahu? Kerana dalam tubuh badan manusia ni ada 3 jenis air. Air mani, air mazi, air wadi. 3 jenis. Kan? Air sirap tak masuk. Kan?
Pada diri manusia ni ada 3 jenis air dalam badan ni. Air mani ada, air wadi ada, air mazi ada. Semua kerana semua ada hukum. Kalau keluar air mani macam mana sifat? Macam mana bentuknya? Kan? Sama juga macam orang perempuan kalau datang haid. Pada dia ada 3 darah. Orang perempuan ada 3 darah. Haid, nifas, wiladah. Dan satu lagi ada istihadah. Ada 4. Jadi dia mesti mengenal darah-darah ni, mesti dikenal. Supaya kalau keluar ni nak tahu dia darah haid ke, darah nifas ke, darah wiladah ke, darah istihadah ke, kerana dia melibatkan soal ibadat kepada Allah. Ustaz, ini untuk orang perempuan aja, orang perempuan dia hadam. Kita orang lelaki tak payah. Orang lelaki ni kena mengajar isteri. Kan? Orang datang jumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seorang Ansar. Jumpa Rasulullah, ya Rasulullah, darah haid ni macam mana ya Rasulullah? Rasulullah kata, pergilah tanya Aisyah. Kerana Aisyah tu dia tahu, sebab Rasulullah terang kat dia. Rasulullah takkan nak terangkan begini secara detail kat orang perempuan. Rasulullah ni kan ada sifat malu. Kita je tak pemalu kan. Kita je tak tahu malu. Rasulullah ni ada sifat malu. Sehingga Aisyah menyebutkan bahawa sifat malu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Aisyah disebut dalam kitab Syama'il Muhammadi, Rasulullah kata sifat malu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah sama sekali ketika mana aku bersama dengan Rasulullah aku melihat akan kemaluannya. Allahu akbar. Ini sifat malu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan Aisyah tu kan isteri. Tapi kata Aisyah, aku tidak pernah selama aku bersama dengan dia melihat akan kemaluannya. Allah, pemalunya Rasulullah. Kan? Tu kita kena tengok. Bukan Rasulullah tak boleh cerita tu, boleh, tapi Rasulullah kalau orang perempuan sendiri cerita kan bagus. Kerana dia lebih memahami. Jadi dengan sebab itu kita kena tahu. Orang lelaki, suami mesti mengajar isteri. Ini orang perempuan pula ajar suami, ni darah ni macam ni darah. Dia buat peling-peling kepala pula. Kan? Dia tanya, abang ada istihadah pula? Alah pula. Kan? Jadi tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, ini masalah fardu ain tuan-tuan. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Kan? Dia kena faham istihadah macam mana, bila keluar dia, darah haid macam mana. Kan? Hari itu saya bentangkan satu kertas kerja. Masalah apa ni, orang sakit. Ramai yang tanya tentang masalah haid. Dia sendiri pun confused. Dia punya darah haid, dia pun sendiri tak tahu. Ustaz ni macam mana Ustaz? Kita pun pening kepala. Takkan kita nak jawab dalam orang ramai tu. Kan? Takkan nak jawab orang ramai. Nanti orang lelaki dengar, Ustaz ni kalau bab haid orang main lagi ya. Jadi tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, dia sendiri jadi confused. Sebab tu suami-suami mesti tahu dalam masalah-masalah ni. Jangan diambil ringan. Jadi orang perempuan kalau sebut darah haid, bila nak tahu darah haid macam mana, tempoh dia, lamanya bila, kemudian darah istihadah macam mana, sifat darah, warna darah, kan, darah nifas macam mana, mesti kena tahu. Sama juga bagi orang lelaki, orang perempuan mesti mengetahui bagaimana yang dikatakan air mani. Kerana semua dah disebut dalam hukum fiqh. Tuan-tuan baca dalam kitab Bahrul Mazi, dia terang secara detail tentang masalah air mani. Kan? Ini mesti dia tahu. Anak-anak kita besok sampai remaja, dia datang jumpa. Dia tak jumpa ayah, dia jumpa mak. Kan? Anak-anak kita ni dekat dengan mak dia. Dia akan tanya mak, "Mak ni bangun pagi-pagi ni tengok ada basah mak." Kau kencing dalam seluar tu kan dia? Sudah. Kan? Macam mana tu masalah tuan-tuan? Mesti tanya, ibu akan tanya macam mana, kan? Baunya macam mana? Ni kalau ni, tapi mak basah, adik pun ada tidur kat sebelah pula.
kan. Jadi basah. Nak kira siapa yang punya? Dia punya ke orang lain punya? Kan? Ini semua hukum tuan-tuan. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Ni kalau kita tak hazam benda-benda yang macam ni, sampai ketua lah mandi junubnya tak ada lepas. Kan? Sampai ketua mandi junub tak lepas-lepas lagi. Jadi ni kena hati-hati nah. Jadi kena tengok betul-betul. Masalah dia kata, seorang yang bangun tidur, ini masalah dikemukakan. Seorang yang bangun tidur lalu melihat ada air mani di kainnya, di kain atau cadarnya yang tidak mungkin daripada orang lain, wajib atasnya mandi. Ada tengok basah pada cadar, pada kain. Ada? Tengok. Ni air apa? Kena, sebab air mani ni ada bau. Air mani ni ada bau. Kalau sekiranya dia kering, macam mana? Kan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mana Rasulullah semayang, pakaiannya, jubahnya kena air mani. Jadi kita kena tahu air mani ni hukumnya najis tak najis. Itu satu hukum yang lain pula. Rasulullah kata Aisyah, Rasulullah mengkerik. Kerik ni maksud mengeruk air mani yang kena pada pakaiannya. Itu menunjukkan apa? Air mani bukan najis. Kalau kena pada pakaian, buat semayang. Tapi makmum tengok pelik je daripada belakang, Pak Imam punya kain kena air mani. Ini Pak Imam ni biar betul. Jadi begitu kan. Jadi Rasulullah kena itu kerana jadi hukum. Nak jadi hukum supaya orang faham kalau pakaian kena air mani hukumnya sah semayang. Tapi air mazi, air wadi hukumnya najis. Kerana Sayyidina Ali pernah kan keluar air mazi. Orang yang kerap keluar. Tu Sayyidina Ali ni dia lain. Airnya kerap, air mazi ni keluar tak? Jadi nak tanya Rasulullah ni menantu, takkan nak tanya bab betul. Nak kena balon dengan bab betul. Nampak benar dia kata dia. Maka Sayyidina Ali pun mengutus orang. Engkau pergi tanya ke Rasulullah, wakil aku. Tapi jangan sebut nama aku. Ada orang, dia kata ada orang. Tu hukumnya bertanya. Hukum bertanya. Di sana nak memberi kepada kita macam mana cara hukum bertanya. Jangan sebut nama. Kerana dia boleh menjatuhkan aib. Nak tanya, Ustaz, saya nak tanya satu soalan. Begini nak. Jangan sebut. Ustaz, saya ni wakil imam besar tanya. Pakaian dia kena air mani macam mana? Takkan mampu tak imam? Kan? Memang tak keluar jadi imam juga. Jadi mesti tanya tu sembunyikan. Maka Rasulullah kata orang yang keluar air mazi, air wadi hukumnya najis, wajib dibasuh setiap kali nak semayang, maka ambil wuduk. Jadi tahu kita hukum, dah tahu hukum. Jadi tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Jadi orang yang melihat tadi ketika mana bangun, dia tidur, dia melihat air mani pada kain atau cadarnya, tidak mungkin daripada orang yang lain, wajib atasnya mandi. Kan? Tetapi jika dia syak, mungkin daripada orang lain kerana dia tidur bersama kawannya atas satu katil, sunat dia mandi wajib. Kemungkinan kawan dia punya, mungkin dia yang punya, kan? Jadi dia sunat mandi, kan? Kerana kenapa sunat mandi? Ikhtiyat. Apa maksud ikhtiyat? Iaitu berhati-hati. Kalau dia tak mandi, kemungkinan dia punya. Jadi tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Okey, yang kedua, jika perempuan yang dijima dan mandi wajib, tiba-tiba air mani keluar daripada kemaluannya dan dia sebelumnya tidak merasa syahwat. Sebab tu salah satu daripada sifat air mani ni, kalau keluar dia mesti ada syahwat. Dia datang tu bersyahwat, ada keinginan. Tu dia antara sifat air mani tu keluar. Tengok satu bersyahwat, kan?
maka datang air mani. Maka dia kata begitu, lepas dia mandi, keluar daripada kemaluannya, dan sebelumnya dia tidak merasa syahwat ketika bersama suaminya, maka air mani itu adalah kepunyaan suaminya dan tidak wajib mengulang mandi wajibnya. Jadi tuan-tuan, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Yang ketiga, seseorang selalu keluar cecair tetapi dia tidak pasti apakah ia air mani atau air mazi. Dia tak pasti. Apa beza di antara air mazi dengan air wadi? Air mazi ni dia datangnya keruh-keruh. Dan dia bau seperti mana bau telur. Tu dia punya bau dia. Kan? Dan dia kalau keluar tidak memancar. Itu sifat air mazi. Dia licin seperti mana telur. Jadi maknanya kita kena faham. Air mazi, air wadi lain. Air wadi ni kalau orang dia mengangkat satu benda-benda yang kuat, yang berat, sehingga boleh datang. Jadi itu tuan-tuan, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Nanti rujuk dalam kitab Bahrul Mazi, jilid 1 disebutkan, kan? Maka terdapat 13 kaul. Masalah air mani, air mazi ni 13 kaul. 13 kaul maknanya 13 pendapat. Nak membicarakan tentang air itu je. Maka di dalam mengikut kaul yang rajih, mana yang paling tepat lah, yang rajih, yang paling kuat, seperti mana dalam kitab Imam Ar-Rifai, dalam kitab Ar-Rawdah, dan Imam Nawawi dia memilih, boleh memilih di antara keduanya dan menyucikannya mengikut cara menyuci hadas kecil jika ia mengatakan air mazi. Jadi kalau sekiranya orang tu mengatakan itu air mazi, bolehlah dia bersihkan cara menyucikan air hadas kecil, basuh je, tak perlu mandi. Tapi dan hadas besar mengikut wajib jika ia mengatakan air itu. Kalau sekiranya dia mengata yang keluar tu air mani, maka wajib kepadanya mandi. Mandi apa? Mandi janabah lah, kan? Mandi hadas besar. Nawaitu nawaitul ghusli, kan? Nawaitul ghusli, ataupun nawaitu raf'al hadasil akbar, bukan asghar, akbar. Kerana itu hadas besar. Jadi itu dia tengok, kan? Jadi dia tengok atas apa dia menghukumkan benda tu. Kalau sekiranya dihukumkan air mazi, basuh cari basuh. Tapi kalau sekiranya dihukumkan airnya air mani, kena mandi ada besar. Nak dihukumkan tu mesti dia tengok sifat-sifat air. Air mani itu macam mana, air mazi itu macam mana, tengok sifat. Ada kaul yang mengatakan wajib ikhtiyat, iaitu berhati-hati, oleh itu hendaklah ia memilih air mani. Ini satu kaul. Kaul ini kuat dan dikuatkan oleh Imam Nawawi dalam kitabnya Tanbih. Kan? Dalam kitab dia lah. Ia dikiaskan kerana orang yang tidak yakin adakah dia tertinggal satu atau dua solat. Ketika itu wajib menunaikan kedua-dua solat itu. Ini permasalahan, masalah tentang air mani. Itu masalah-masalah. Yang ketiganya, daripada wajib mandi ni, al-khurujul wal haidu. Khurujul haid, iaitu darah haid. Okey, tempoh. Paling kurang, kebiasaan, paling lama. Ni orang lelaki, orang perempuan kena tahu. Jadi darah haid ini tempoh paling kurang sehari semalam. Kalau sekiranya dia keluar kurang daripada sehari, maknanya 24 jam, itu bukan darah haid. Maknanya mesti tempoh dia 24 jam, siang malam. Baru kalau keluar dalam tempoh 24 jam, baru dikira darah haid.
Kalau dia keluar sekejap, hari yang kedua baru keluar, itu bukan darah haid. Itu mesti dipaham. Itu adalah maknanya aqallul haid, makna paling pendek tempoh keluar ni. Paling kebiasaannya ghalibul haidhi, kebiasaan bagi perempuan datang haid, orang yang sihat, perempuan-perempuan yang sihat, yang boleh mengandung lagi dan sebagainya, antara 6 ke 7 hari. Itu adalah biasa. Ada orang terlebih sampai 8, sampai ke 10, ada orang terkurang daripada jadi 5. Itu kebiasaan. Tapi biasanya 6-7. Sebab tu orang-orang kalau nak pergi, dia nak pergi buat umrah kan, daripada miqat, dia boleh berniat ihram, kerana niat ihram tidak terhalang dengan sebab haid. Yang terhalang dengan sebab haid ini adalah tawaf. Tawaf tidak boleh orang haid, maka dia kena menunggu nanti sampai dia berhenti. Satu kaedah namanya fatratun naqa. Dia berhenti, dia jangan tunggu-tunggu, mandi terus tawaf. Itu namanya fatratun naqa. Sebab tu orang-orang perempuan dia kena peka masalah-masalah ni kan. Dia tawaf, waktu sa'i keluar, maka hukumnya sah hukum. Sebab sa'i tidak menuntut kepada suci daripada hadas kecil dan hadas besar. Jadi tuan-tuan, dia dah lepas kan. Nanti bertahallul, habis selesai. Dah selesai. Itu namanya fatratun naqa. Dia tunggu je, tengok, berhenti aja, dia cepat-cepat mandi pergi tawaf kan. Waktu sa'i dia dah pusing sampai 7 kali ambil, waktu sa'i keluar dalam pusingan yang ketiga, maka teruskan, kerana dia tidak menyebabkan batalnya sa'i. Jadi tuan-tuan muslimin dan muslimat, ni hukum fatratun naqa telah dihukumkan kaedahnya oleh maknanya fatwa haji, tabung haji semua dah fatwakan semua. Tapi kita kena alert kan benda ni, kena faham betul-betul. Kalau isteri bawa waktu dia pergi, dia dalam haid, jadi waktu datang daripada Madinah atau masuk daripada Bir Ali ke ataupun Qarnul Manazil ke, tak apa, niat terus niat. Jadi dia kena kira. Jadi itu maknanya 6 ke 7 hari. Hari itu siang malam berserta malamnya, bukan siang je, siang malam, kerana dia mesti 24 jam. Maka dia kata yang paling lama aksarul haidu ialah 15 hari. Tidak boleh maknanya haid ini lebih daripada 15 hari. 15 hari suci, 15 hari haid. Maknanya kalau sekiranya 15 hari siang dan malam 1 minit, yang 1 minit itu yang keluar darah, itu namanya darah fasad. Dikatakan apa? Dia darah istihadah. Pada waktu tu wajib mandi, wajib sembahyang. Sama, kerana apa? Haid ini tempoh dia 1 hingga 15. Dia tak boleh lebih daripada, tak boleh lebih minit. Tapi kita kena kira lah, kena kira. Contohnya keluar haid itu pada jam 3 petang. Nak tentukan dia tu jadi darah haid, kena kira 3 petang, 3, 4, 5, 6 sampai 24 jam, baru dia kata 24 jam kan. Jangan keluar je, oh ini darah haid, tak boleh. Jadi tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, mesti dipaham kaedah ni. Kerana masalah haid ini akan melibatkan apa? Orang yang kalau sekiranya ditolak oleh suami. Perempuan-perempuan yang ditolak oleh suami, nak dikira 3 kali suci macam mana? Itu dia melibatkan masalah hukum. Kalau dia tidak tahu
yang dikatakan sekali suci, 2 kali suci, 3 kali suci. Dia lain kalau sekiranya orang yang monopos, yang pokoknya tak boleh keluar buah lagi, kan? Faham monopos? Dia tengok macam lain macam je, tengok je. Monopos ni maksudnya perempuan yang tidak datang haid lagi. Dalam mazhab, kalau kita ni mazhab Syafi'i, orang monopos ni dikira 60 tahun. Kalau Hanafi ada lagi 70 tahun, dikira orang Arab punya. Orang Arab umur 60 tahun boleh beranak lagi. Kita dah tutup kilang. Orang rumah kata jangan nak beranak-beranak lagi, dia kata. Kan? Itu dalam mazhab diceritakan, kan? Jadi dengan sebab itu, dalam masalah haid apa semua, maka kita kena kira. Tempohnya 24 jam. Jadi kalau orang yang monopos tadi, dia bukan kiraan haid, dia kiraan bulan. Bulannya apa? Bulan Qamariyah. Sekali 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan. Dia pakai bulan sebab dia dah tak datang haid. Jadi dia kena kira. Yang dikatakan bulan Qamariyah ni berapa? 29, 30. Dia kena kira. Sekali 1 datang 1.30, dikira 1 bulan. Masuk lagi 1 bulan, 2 bulan. Baru. Itu bagi tolak raja'i. Tolak 1 dengan tolak 2. Supaya dia nak boleh balik rujuk. Supaya jangan waktu dia rujuk terkeluar daripada, sebenarnya dia dah bercerai. Ini masalah dia. Sebab tu dia kena faham. Jangan-jangan suami dia dah rujuk, suami dia rujuk sebenarnya dah habis tempoh iddah. Dia rujuk, mana boleh rujuk, dah sampai tempoh iddah, kena kahwin balik, kena hijab kabul balik. Kalau sekiranya dia rujuk dah tanpa tempoh iddah, dia bersatu balik, hukumnya tiap-tiap hari berzina. Macam mana? Sebab tu kita kena faham, tuan-tuan, masalah tu. Dia berkait-kait dalam masalah hukum. Jadi insya-Allah nanti kita sambung lagi bicara kita, insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun 'alal mursalin. Alhamdulillahirabbil alamin. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.